Alhamdulillah, kembali lagi dalam Assalamualaikum. Seperti yang kita tahu, kita baru sahaja menyambut sambutan awal Muharram 1443 Hijriah peringkat kebangsaan, dan kali ini kita nak sambut pula di peringkat wilayah. Dan bersama dengan saya pada pagi ini kita ada Datuk Haji Muhammad Ajib Ismail yang merupakan pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan atau singkatannya JAWI. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, semangat 1443 Hijrah. Jadi Datuk, mungkin Datuk boleh ceritakan latar belakang penganugerahan tokoh Ma'al Hijrah peringkat wilayah persekutuan ni, sebab setiap tahun kita ada tokoh ni. Okey, terima kasih kerana TV Hijrah memberikan ruang kepada kami untuk memberikan maklumat sedikit tentang sambutan Ma'al Hijrah 1443 Hijri. Yang pertamanya, sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri ini adalah lanjutan daripada sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan 1443 Hijri. Dan yang kedua ialah sebagai pengiktirafan kepada beberapa orang yang akan diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri, tokoh-tokoh yang memberikan sumbangan kepada negara, negeri dan juga masyarakat. Dan yang ketiga ialah kita nak mengajak masyarakat untuk mengambil pengajaran daripada peristiwa hijrah, dan juga yang kedua kita nak mohon masyarakat untuk bersama-sama kita untuk menyemarakkan syiar ataupun semarak Ma'al Hijrah, walaupun sebenarnya cuti pada 1 Muharram tu, tetapi kita tak nak umat Islam mereka dalam suasana sekarang ini, dan umat Islam seharusnya membantu negara dan negeri paling kurang pun dalam kita menuruti segala SOP yang telah ditetapkan dalam norma baru. Dan yang keempat, kita sebenarnya menyambut Ma'al Hijrah dalam suasana norma baru. Betul tu. Jadi Datuk, kita pun tahu tokoh Ma'al Hijrah peringkat persekutuan dah ada. Dah peringkat kebangsaan kita dah ada. Tapi kenapa tokoh Ma'al Hijrah peringkat wilayah persekutuan ni pun perlu diadakan? Apa objektif misi dia sebenarnya? Okey, yang pertamanya kita akan umumkan peringkat negeri selepas peringkat kebangsaan, kerana kita menyambut yang pertamanya di peringkat kebangsaan. Yang kedua, di peringkat kebangsaan ini adalah untuk seluruh negara. Jadi tokoh, dan kita di sini ni untuk negeri ialah sebagai galakan kepada individu dan juga masyarakat Islam untuk memberi sumbangan seperti tokoh-tokoh yang akan diumumkan nanti. Dan pastinya tokoh-tokoh ini mempunyai latar belakang yang berbeza daripada segmen, dan juga disebut sumbangan-sumbangan sama ada melibatkan beberapa latar belakang dan juga untuk kemajuan dan syiar Islam. Okey, jadi Datuk, saya pun difahamkan sambutan kali ini pun dia ada membabitkan beberapa anugerah. Jadi kita nak tahu juga kan anugerah apa tu? Silakan Datuk. Anugerah akan diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri sebentar lagi. Tapi ingin saya nyatakan yang pertamanya ialah anugerah tokoh utama. Ini tokoh utama ini ialah sebagai salah satu pengiktirafan kepada individu tersebut. Dan yang kedua ialah anugerah frontliner, di mana frontliner ini kita ada dua tokoh, di mana tokoh yang mungkin memberikan sumbangan yang besar dalam konteks melawan COVID-19, dan seorang lagi tokoh ialah tokoh yang mungkin tidak dikenali, unsung hero, tetapi dia memberikan sumbangan yang besar dalam pasukan pengurusan jenazah kita. Dan yang ketiga ialah tokoh korporat yang banyak membantu negara dan juga negeri, dan tokoh ini memberikan sumbangan yang besar kepada masyarakat, kepada masjid karyanya dan juga sebagainya. Yang seterusnya ialah tokoh pendakwah kreatif, tokoh mualaf, dan juga tokoh kategori pendakwah kreatif ialah tokoh pendakwah muda yang menggunakan pelbagai segmen, sama ada media, penulisan ataupun dakwah-dakwah yang saya rasakan menarik anak muda. Dan sebenarnya pendakwah mu'alaf ialah pendakwah yang banyak memberikan sumbangan kepada saudara baru, di samping dia juga memberikan tenaga kepada pasukan kita dalam membantu pengurusan COVID-19. Masya Allah, itu dia anugerah-anugerah yang telah dianugerahkan oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan JAWI, meliputi segala aspek. Masya Allah. Jadi Datuk, kita nak bersama dengan Talib untuk bersama dengan Yang Berhormat Menteri, kita nak tengok pengumumannya. Dipersilakan Talib. Terima kasih Anan dan juga Datuk Muhammad Ajib. Itu dia antara kategori-kategori yang telah diumumkan. Dan sekarang ini bersama saya adalah Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Haji Zulkifli Muhammad Al-Bakri, merupakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ahli Agama. Assalamualaikum, selamat datang. Waalaikumsalam. Masya Allah, alhamdulillah, besarnya hati kami dapat menerima kehadiran YB, dan YB mungkin boleh berikan sedikit kata-kata ucapan bagi penganugerahan pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kasihi pengurusi
saudara moderator juga, sahabat saya yang berbahagia Datuk Muhammad Ajib bin Ismail selaku pengarah Jabatan Agama Islam Jawi. Isu hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini saban tahun kita sambut. Dari segi konsep yang perlu kita hayati, maksud dan iktibar. Di samping hikmahnya cukup banyak yang amat sesuai untuk kita gali dan kita selaraskan dengan konteks kehidupan kita masa kini. Dan penghayatan ini sebenarnya akan menjawab 1001 macam kemeluk kehidupan. Tak kala ujian, rintangan yang kita hadapi dengan pelbagai isu-isu menyebabkan keperluan untuk kita merujuk sumber sunnah dan sirah Nabi SAW seperti hijrah ini. Dan sebagaimana yang kita ketahui, saban tahun telah diadakan tokoh Ma'al Hijrah peringkat wilayah persekutuan. Justru saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan syabas kepada pihak Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan selaku jabatan yang menjalankan amanah dan tugas di wilayah persekutuan bagi menganjurkan pelbagai program, termasuklah program Ma'al Hijrah sebagai salah satu daripada proses dalam menghayati Islam dan mengambil iktibar daripada peristiwa yang hebat ini. Di samping itu, kita memberi penganugerahan kepada mereka yang difikirkan menjadi ikon kepada ummah, dan alhamdulillah saya merasa seronok atas anugerah yang diberikan ini. Moga-moga menjadi inspirasi dan idola kepada ummah untuk mengikutnya. Dan saya juga mengambil kesempatan untuk memohon ribuan kemaafan dek kerana kita tidak dapat melaksanakan program Ma'al Hijrah secara fizikal sebagaimana tahun-tahun yang terdahulu. Akan tetapi hasrat dan matlamatnya adalah kita mahu juga meraihkannya. Akhir kalam, tahniah saya ucapkan kepada penerima anugerah pada hari ini. Semoga ia akan meningkatkan lagi semangat untuk terus melakukan sumbangan dan bakti kepada masyarakat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah, itu antara perutusan ataupun kata-kata hikmah Mutiara kata buat sempena dengan pemilihan ataupun penganugerahan tokoh Ma'al Hijrah bagi wilayah persekutuan. Dan hari ini Datuk Seri, kita dah pun tak sabar sebenarnya nak tahu siapakah yang sebenarnya menerima penganugerahan ataupun anugerah Ma'al Hijrah peringkat negeri wilayah persekutuan bagi tahun 1443 Hijrah. Silakan yang berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada pengacara yang berbahagia, sahabat saya Datuk Haji Muhammad Ajib bin Ismail, pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, rakan-rakan semuanya, yang berbahagia Tan Sri, Puan Sri, Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Sukacita dimaklumkan bahawa Jawatankuasa panel pemilihan anugerah tokoh Ma'al Hijrah peringkat wilayah persekutuan pada tahun 1443 Hijri bersamaan 2021 Masihi telah bersetuju dan memutuskan untuk menganugerahkan seorang penerima tokoh Ma'al Hijrah peringkat wilayah persekutuan dan 5 orang penerima anugerah khas Ma'al Hijrah bagi tahun ini. Jawatankuasa telah meneliti ramai pencalonan yang kesemuanya layak dengan mengambil kira sumbangan individu tersebut dalam bidang masing-masing dalam memperkukuhkan syiar dan syariat Islam di negara ini, khususnya wilayah persekutuan. Kita melihat dari sudut daya kepimpinan dan teladan, sumbangan kepada masyarakat, sumbangan kepada organisasi dan sumbangan peringkat negeri bahkan negara. Setelah menimbang segala secara pandangan-pandangan secara saksama, maka Jawatankuasa panel pemilihan anugerah Ma'al Hijrah bagi tahun 1443 Hijrah telah berpuas hati untuk memilih 5 orang penerima anugerah khas seperti berikut. Penerima anugerah tokoh frontliner 1 ialah yang berusaha Dr. Ismuni bin Buhari.
Penerima anugerah tokoh frontliner 2 ialah Encik Rosli bin Ali. Penerima anugerah tokoh korporat ialah Yang Berbahagia Datuk Dr. Haji Ramli bin Mukni. Penerima anugerah tokoh pendakwah kreatif ialah Encik Ahmad Fitri bin Yahya. Dan penerima anugerah tokoh mu'alaf ialah Puan Nur Maisarah Leon Liok Kin. Manakala penerima bagi anugerah tokoh utama Ma'al Hijrah peringkat wilayah Persekutuan bagi tahun 1443 Hijri dianugerahkan kepada Yang Berbahagia Major Jeneral Datuk Haji Kamarudin bin Haji Mamat. Keputusan jawatankuasa panel pemilihan adalah muktamad dan saya mengakhiri dengan mengucapkan selamat maju jaya, syabas, dan kepada semua umat Islam, wa kullu am wa antum bi khair minal aidin wal faizin, taqabbalallah minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Tahniah kepada semua penerima anugerah yang telah diumumkan sebentar tadi oleh Yang Berhormat Menteri kita. Dan alhamdulillah kita akan bersama dengan mereka sebentar lagi. Datuk Sri, insya-Allah mudah-mudahan kita akan bertanya khabar, dan seperti mana telah dikatakan tadi ada 5 anugerah khas dan 1 anugerah tokoh Ma'al Hijrah, iaitu Yang Berbahagia Major Jeneral Datuk Haji Kamarudin Haji Mamat merupakan Pesara Ketua Pengarah Kor Agama Angkatan Tentera ataupun Kagat. Kita akan bersama dengan beliau sebentar saja lagi. InsyaAllah, jadi kami nak merakamkan jutaan terima kasih dan tahniah kepada semua insya-Allah, dan kita akan kembali selepas ini. Kita akan berehat seketika. Ya, kita akan berehat seketika, kembali selepas ini insya-Allah bersama dengan tokoh kita insya-Allah. Jangan ke mana tuan-tuan semua. Alhamdulillah, itu dia. Saya tersenyum keseorangan bila saya melihat wajah-wajah
yang telah pun berjaya dianugerahkan sebagai tokoh Mahal Hijrah dan tokoh khas Mahal Hijrah kita. Masya Allah, memang itulah dia. Ibarat sirih pulang ke garang. Begitu tepat pemilihan, insya-Allah. Mudah-mudahan saya sangat yakin bagaimana yang telah YB katakan tadi, ramai yang layak, tapi setelah berbincang dan menilai, ini antara mereka yang insya-Allah saya sangat yakin banyak sumbangan dia daripada segenap lapisan masyarakat hingga ke penggali kubur. Itulah dia orang-orang yang unsung heroes yang kita dendangkan hari ini, insya-Allah. Dan bersama kita sekarang ni di Skype iaitu tokoh Mahal Hijrah peringkat negeri Wilayah Persekutuan bagi tahun 1443 Hijrah yang telah saya katakan tadi, yang berbahagia Major General Datuk Haji Kamarudin Haji Mamat, insya-Allah bersama kita sekarang ini. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah Datuk daripada seluruh rakyat Malaysia dan seluruh warga kerja TV Hijrah, dan Assalamualaikum. Manis senyuman Datuk, Masya Allah. Saya nampak tadi gambar keluarga dan sebagainya. InsyaAllah keluarga yang amat bahagia, sakinah. Dan Datuk melihat kepada penganugerahan ini, mungkin Datuk boleh kongsikan sedikit bagaimana dalam keadaan hari ini dan pandemik, pelbagai kata orang tu dugaan yang kita hadapi bersama, dan hadirnya penganugerahan ini sebagai satu hadiah kepada Datuk. Pastinya ada asbab-asbab yang Allah dah tentukan. Mungkin Datuk boleh kongsikan bagaimana perasaan Datuk ketika ini. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia Datuk Dr. Haji Zulkifli Muhammad Al-Bakri, Menteri di Jabatan Menteri, DJ kita pada pagi ini, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati Allah sekalian. Sebagaimana soalan yang ditanya kepada saya, sesuatu yang bermakna. Memang saya susah untuk menukilkan perkataan. Ya, saya takut tergolong dengan golongan yang Rasul Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah An-Najm ayat 32. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu limanittaqa. Jangan kamu memuji-muji diri kamu. Baik. Allah lah yang mengetahui siapa dia yang limanit taqa, mereka yang lebih bertakwa kepadanya. Pun begitu, alhamdulillah, saya rasa penganugerahan ini bukan semata-mata untuk diri saya, tapi secara kolektifnya, sebab mungkin pihak Urustia, pihak menteri dan sebagainya melihat peranan dan tugas kami keseluruhannya. Saya sebenarnya dah bersara sekarang. Pun begitu, masih lagi saya rasa dia kriteria yang dinilai ini melibatkan mungkin sebelum saya bersara. Sudah barang pasti ianya membabitkan guru-guru saya, pensyarah-pensyarah saya, kawan-kawan saya di jabatan dalam membantu menyebabkan asbabnya al-qada'u wa qadarun min Allah. Ketetapan yang dianugerah pada pagi ini mungkin bukan saya saja yang menjurus ke arah itu, tetapi secara kolektif saya kata tadi ramai, terutamanya rakan-rakan saya di dalam kagat. Pun begitu mereka yang terdahulu daripada saya meletakkan batu asas yang begitu kukuh dan begitu baik, menyebabkan kami berperan bukan sekadar di dalam negara Malaysia, malah seantero dunia. Peranan itu dapat diserlahkan, dan saya ucapkan terima kasih kepada pihak Menteri, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, sempena dengan semarak Mahal Hijrah ini. Moga-moga hijrah itu bermakna bagi kita, rakyat Malaysia khususnya, dan diri saya sendiri. Moga-moga kita mengambil kesempatan, lebih-lebih lagi bulan kemerdekaan. Masya Allah. Sejarah hijrah dan sejarah kemerdekaan itu walaupun tak sama, tetapi rohnya ada. Rohnya ada kalau kita bincang secara terperinci bagaimana hijrah itu berjaya dan bagaimana kemerdekaan negara kita berjaya. Ada peranan-peranan, rohnya sama. Saya kongsi awal sini, iaitu Sahifah Madinah yang dibentuk di kalangan bangsa Arab ketika itu yang berbagai-bagai kaum, berbagai-bagai bangsa, berbagai-bagai suku, berbagai-bagai anutan agama. So kita lihat kemerdekaan kita. Kebentuk kemerdekaan itu sendiri pun negara kita Malaysia, negara yang multiracial, berbagai-bagai agama, berbagai-bagai kaum, tapi kita dapat wujudkan kemerdekaan
berpandu kepada kontrak sosial yang disepakati Perlembagaan Malaysia. Moga-moga dengan semarak rohani, semarak mahal hijrah dan juga bulan kemerdekaan, dan kita berhadapan dengan cabaran Allah Subhanahu Wa Taala yang menguji kita, iaitu pandemik COVID-19 ini, kita boleh menyelesaikannya. Kita dapat mengambil satu titik naftah secara bersama, insya-Allah, dengan semangat semarak mahal hijrah. Sekian. Assalamualaikum. Alhamdulillah, syukur. Dan juga Datuk, tadi sebenarnya kami semua tak puas bila melihat sisipan latar belakang Datuk. Begitu pantasnya saya dapat baca, masya-Allah. Tersenyum riang saya melihat bagaimana penglibatan Datuk dan kerja-kerja dakwah, berkhidmat dalam angkatan tentera. Barangkali Datuk boleh kongsikan sedikit untuk kita bertaaruf, kita berkenalan latar belakang Datuk, apa yang telah Datuk lakukan, apakah telah mendorong Datuk untuk menyertai atau berkhidmat untuk negara? Oh, terima kasih Tuan DJ ya. Sebenarnya saya berasal daripada kampung Bukit Munduk, Sungai Tong, Setiu, Terengganu. Saya mendapat pendidikan awal di kampung saya. Kemudian saya menyambung pelajaran ke Sultan Zainal Abidin Ladang. Kemudian ke Sultan Zainal Abidin Atas, Batu Buruk. Zaman saya dulu, zaman Zainal Abidin Atas ialah kafaah. Tidak ada sanawi. Itu fitrah itu berbeza sikit. Apabila saya masuk ke Zainal Abidin, sanawi dibatalkan, ditangguhkan, diganti dengan kafaah. Selepas kafaah itu dihidup balik sanawi. Itulah yang saya berkesempatan dengan yang berhormat Datuk Dr. Haji Zulkifli Al-Bakri. Mungkin masa saya tingkatan 6 lah. Saya tingkatan 6, dia baru masuk sanawi ketika itu. Bersama dengan Ustaz Hamzah yang berada di Kagat. Saya ingat lagi itu. Zaman saya tidak ada sanawi, kafaah. Lepas itu hidup balik sanawi. Selepas saya mendapat kejayaan di Form 6, tingkatan 6, saya menyambung pelajaran ke Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan di sinilah saya rasa bermulanya, kalau dikatakan seorang da'i lah. Saya dididik dengan guru-guru saya di universiti, bukan sekadar secara formal, tetapi mungkin secara tak formal. Saya mengikut usrah-usrah mereka, kelas-kelas hujung minggu. Saya ingat lagi guru saya ialah arwah almarhum Profesor Datuk Dr. Harudin. Moga-moga Allah rahmatinya. Insya-Allah. Ini Mula saya dengan dia bermula daripada tahun 1 lagi. Saya join Palapis, Universiti Kebangsaan Malaysia Rotu. Tapi saya tidak dikomisionkan. Dan masa itu Profesor Datuk Harudin Kapten. Profesor Harudin masa itu Kapten dengan Ustaz Ali Haji Ahmad. Dialah yang psycho saya. Masuk Palapis ini. Kita lihat bagaimana disiplin ketenteraan. Kita lihat bagaimana ruang-ruang dakwah yang akan datang. Saya tak nampak lagi masa itu. Kagat tak ada lagi masa itu. Bagaimana ruang-ruang dakwah yang saya ingat lagi dalam surah Yusuf yang dibaca kepada kami, Palapis ketika itu. Saya tidak dikomisionkan sebab saya berhenti awal, saya lihat rakan-rakan saya gagal ramai. Masya-Allah. Sebab dua subjek, dua universiti seolah-olah. Satu fakulti pengajian Islam, satu lagi Palapis. Mereka yang tak boleh kacak, kita bukan orang cerdik sangat, tapi orang amanah, judul dan sebagainya. Saya ingat lagi Profesor Harudin baca ayat itu. Ya Baniya. Surah Yusuf ya. Saya lupa surah Yusuf ayat berapa. Ya Baniya. La tadkhulu min babin wahid. Fadkhulu min abwabin mutafarriqah. Surah Yusuf, cerita Nabi Yusuf. Tapi ada kaitan dengan dakwah. Jangan kamu masuk daripada pintu yang satu. Masuk pada khulu min abwabi mutafarriqah. Masuklah kamu daripada pintu-pintu yang berbagai-bagai. Mana metodologi dakwah masa kita belajar dahulu. Bermula daripada sinilah. Saya dididik, diasuh dan sebagainya. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Guru-guru saya yang ramailah arwah sekarang. Saya rasa tak layak untuk saya terima anugerah ini. Terutamanya saya nak anugerahkan kepada guru-guru saya yang terdahulu. Ustaz-ustaz saya dan rakan-rakan saya yang meletakkan batu asas dalam perjuangan dakwah ini. Itu. Terima kasih. Masya-Allah, alhamdulillah. Rupa Tok Guru bukan calang-calang orangnya. Subhanallah. Baik. Dan Datuk, saya pernah dengar hukamat mengatakan bahawa ilmu ni anugerah yang Allah berikan kepada ulama. Dai, kerja dakwah ni adalah kerja semua sebagai khalifah. Dan saya nak minta sempena semarak semangat mahal hijrah ni, Datuk mungkin boleh kongsikan
kerja-kerja dakwah yang kita perlu lakukan ni bukan setakat untuk orang-orang yang berstatus ulama dan sebagainya. Adalah kerja kita bersama. Mungkin Datuk boleh sarankan dan juga mungkin Datuk boleh kongsikan apakah yang menjadi membakar semangat Datuk untuk terus buat kerja dakwah. Walaupun pada ketika itu berkhidmat di Angkatan Tentera, kerja di dakwah tidak dihentikan, terus dilaksanakan hingga ke hari ini. Alhamdulillah. Kita belajar daripada pengalaman sebenarnya. Saya ingat masa saya belajar dahulu penerapan nilai-nilai Islam. Kemudian datang Islam Hadari. Datang rahmatan lil alamin. Kemudian alhamdulillah sekarang manhaj Rabbani. Sesuatu yang positif. Kita sebagai orang dakwah naklah ambil kesempatan ini. Dan inilah yang saya membakar satu semangat saya tadi dalam saya melakukan kerja dakwah ini. Sebenarnya saya ada sedikit pengalaman. Kalau dalam khidmat ini saya telah berpindah randah sebanyak 14 kali. 14 kali berpindah ke Malaysia Timur, Malaysia Barat, ke utara, ke selatan, ke timur. 14 kali pindah. Sebenarnya masa awal kerja saya dulu sebagai anggota tentera, saya fikir juga mengapa asyik pindah. Masya-Allah. Orang lain ada kawan-kawan saya di Jabatan Agama 20 tahun duduk situ. 15 tahun duduk situ. Tapi sebenarnya itulah Allah nak mengajar kita. Pengalaman itu sebaik-baik guru. Dan ia sungguh bermakna bagi diri saya dan kerja dakwah ini. Berhadapan dengan berbagai-bagai keadaan, cabaran, pun pengalaman. Dan pengalaman itu kadang-kadangnya mengajar kita. Pengalaman, experience is the best teacher. Jawa kata kan? Pengalaman itu sebaik-baik guru pada kita. Yeah. So, saya rasa terutamanya apabila saya join Kor Agama Angkatan Tentera, batu asasnya telah diletakkan oleh Tan Sri Hamid Zainal Abidin, kemudian Datuk Sri Jamil Khair, dan kemudian saya teruskan saja dengan berbagai-bagai inovasi baru lah, dengan bantuan rakan-rakan saya. Alhamdulillah, kita memang kita akan berhadapan dengan cabarannya. Dan ini orang dakwah memang surah Ar-Rahman tak silap saya. Lau kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk walakin ba'dan 'alaihi mustaqqa. Orang dakwah. Wahai Muhammad, kalau ajaran kamu ini dekat, mudah, tak perlu susah payah, lattaba'uk, ramai orang ikut. Walakin ba'dan 'alaihi mustaqqa. Surah Ar-Rahman, saya lupa ayat berapa. Tetapi walakin ba'dan, tapi kerja dakwah kamu ini, kerja mengajak manusia ini ke arah yang lebih baik ini, ba'dan 'alaihi mustaqqa. Kadang-kadang jauh, susah, ada cabaran, ada dugaan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Tabarakallahu akbar. Dan Allah. membakar semangat saya lagi, Tuan DJ. Saya lupa DJ nama apa. Tak apa. Tak apa. Kadang-kadang kita teringat dalam sembahyang, kadang-kadang tak kosong je. Masya-Allah. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala doakan kepada orang yang kerja dakwah ini. Terutama kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca, kita ulang saban hari. 17 kali sehari semalam. Lebih daripada itu kita ulang. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Engkau akan selamat wahai Muhammad. Engkau akan selamat wahai Muhammad. Walaupun berbagai-bagai perancangan yang dibuat oleh musuh kamu, orang yang tak suka dengan kamu, assalamu alayka. Ini hijrah. Masya-Allah. Walaupun diterima ayat ini, tahiyat ini diterima masa Isra' wal Mi'raj. Sebelum berlaku hijrah, seolah-olah diary of event yang akan berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan masa Isra' wal Mi'raj. Suatu motivasi yang amat besar. Kemudian diungkap balik, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Allahu akbar. Kami Rasulullah kata, kami akan selamat dan hamba-hambaku yang ikut jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan selamat. Assalamu alaina wa ala ibadillah. Inilah yang motivasi yang amat besar bagi diri saya lah. Dari saya yang saya ulang, kita ulang dalam bacaan kita dalam sembahyang. Moga-moga kerja buat kita ini mendapat keberkatan dan redha Allah
Subhanahu wa taala. Masya Allah, terima kasih Datuk. Dapat kita belajar ini dalam majlis ilmu perkongsian. Wabi Menteri kita pun khusyuk mendengar, subhanallah, tawaduk, Masya Allah. Dan itulah dia perjalanan 14 kali hijrah. Itu dia sebenarnya dalam penghijrahan itu Allah Ta'ala berkongsi ataupun mengajar kita dalam pengalaman dan cabaran itu sendiri. Wabi kita mungkin boleh berkongsi jugalah barangkali apakah pesanan yang mungkin boleh kita titipkan buat generasi muda untuk kita terus berdakwah dalam cara tersendiri. Kita nak satukan kita semua ni. Mungkin Wabi boleh kongsikan sedikit. Mungkin ada kata buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menekuni ucapan daripada yang berbahagia Datuk yang saya kenal lama, Datuk Kamarudin, tokoh anugerah utama, maka jelas kepada kita bahawa dakwah ini medannya luas dan besar. Untuk generasi-generasi muda, poin yang saya nak sebut adalah Rasulullah SAW menyebut balighu anni walau ayah. Sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat. Baik. Mengguna platform media massa terkini, maka kita nyatakan elemen-elemen baik. Sama ada ucapan kita atau kita nukilkan yang baik, dan kita membawa kepada kesegaran, perpaduan, kasih sayang dan juga menghormati antara satu sama lain. Maka bila kita cari nuktah-nuktah perkara yang kesepakatan seperti ini, maka dakwah kita insya-Allah akan memberi kesan yang cukup besar, kerana semua di kalangan kita akan menuju kepada Allah pada masa-masa yang telah ditetapkan oleh Allah antara kita semua. InsyaAllah. Jadi sekadar itulah, dan saya ucap terima kasih semua. Selamat menyambut Ma'al Hijrah. Syabas kepada Jawi, kepada Datuk Ajib dan tim Jawi semua, termasuk Majlis Agama Islam. Sekian. Wassalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih Wabi Menteri kita kerana sudi datang hari ini bersama kita, Datuk Seri. InsyaAllah doa yang sama kembali buat Datuk Seri juga. Dan Anan, mungkin nak perkongsian sikit bersama dengan Datuk Ajib kita? Ya, okey, mungkin Datuk Ajib ada pesanan buat penonton supaya mereka dapat memahami tema Manhaj Rabbani Ummah Berkualiti. Okey, terima kasih. Yang pertamanya saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua penerima tokoh Ma'al Hijrah peringkat negeri dan juga anugerah khas. Begitu juga saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Menteri kerana dapat hadir dan mengumumkan nama-nama tokoh-tokoh yang telah pun disenaraikan. Dan yang ketiganya, kita perlu menghayati Manhaj Rabbani Ummah Berkualiti, di mana kita kena terus bekerjasama, bersatu padu untuk melahirkan masyarakat yang boleh merubah masyarakat yang ada ini ke arah yang lebih baik, yang lebih bersatu padu dan maju ke hadapan. Dan kita akan bersama-sama dengan kerajaan dan juga bersama dengan jabatan serta agensi bagi mengatasi dan juga melawan wabak COVID-19 ini. Dan sambutan norma baru adalah sambutan yang cukup menarik untuk kita laksanakan, dan kita sama-sama maju ke hadapan, memacu kejayaan negara dan negeri kita ke arah yang lebih baik, insya-Allah. InsyaAllah. Okey. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Datuk Ajib dan terima kasih Anan dan terima kasih Wabi Menteri. InsyaAllah ada rezeki ada rumah kita jumpa lagi. Kepada anda semua kita berehat seketika, ada beberapa lagi perkongsian khas untuk anda. Terima kasih.